Baik, Farid. Tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan dua orang tetamu yang berada di studio sekarang ini. Kita bersama dengan Datuk M. Reza Hassan selaku Peguam Bela dan Peguam Cara. Sihat, Datuk? Alhamdulillah. Cantik hairstyle, Datuk. Saya suka hairstyle, Datuk. Jangan. ini unik tau. Memang orang yang banyak berfikir dan akan banyak boleh membantu kita pada hari ini. Tapi jujur, saya suka lah hairstyle. Dan juga Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri, Pensyarakanan Jabatan Kewangan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Okey, baik. Saya risau pula pasal dua-dua nampak serius. Betul-betul memang nak membantu kita menyelesaikan masalah hutang ni. Kedua-dua ada masalah orang tak bayar balik hutang. Itu kelebihan. Mesti ada pengalaman masing-masing. Saya tak nak komen lah benda macam ni. Baik. Farid, kita nak mulakan dengan Datuk Reza dahulu ya, Farid. Okey, baik. Tak apa, kita terus saja kepada topik hutang ni. Kita tahu semua orang pun akan ada punya hutang universal problem lah orang kata. Pihak mana sekalipun. Kalau secara umumnya kita biasa dengan bank dengan amount yang besar dan sebagainya, tapi individu sesama individu yang sampai terpaksa mengemis ni. Okey, kenapa perkara ini berlaku? Iaitu bila orang ni berhutang dan kemudian dia seolah-olah melupakan ataupun liat nak bayar hutang ni. Kebiasaannya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Now, kenapa perkara ini berlaku? Sekarang ni ekonomi kita teruk. Right? Barang semakin mahal. Jadi gaji sama. Income sama. Jadi kekangan hidup memaksa seseorang itu untuk meminjam. Ya, ini bukan satu perkara, nak pinjam ni bukannya senang. Kita kena turunkan ego kita, jumpa orang yang nak kita pinjam tu. Lepas tu beg kita harus plead dengan dia untuk sejumlah yang patut diberi pada kita. Ya, itu tak apalah. Right? Tetapi orang yang memberi pinjaman tu pula, dia kena faham bahawa ada risiko. Ada risiko bahawa amount jumlah yang dipinjamkan kepada sepemiutang ni kemungkinan tak dapat balik. Alright? Jadi terpulang kepada dia lah budi bicara dia, tengok orang ni macam mana, boleh ke, berkemampuan ke untuk mengutai janji-janji yang diberi bahawa dia akan bayar hutang dalam masa sebulan, 2 bulan, apa semua. Kita tengok kan. So you have to evaluate yourself lah. Alright. Kalau misalnya tengok orang tu tak mampu, jangan segan. Kita kata no, tak boleh. Alright. So sebab saya dalam kerja saya kan, sebagai peguam, banyak kes yang berlaku di mana orang yang apa tu nak kutip hutang tu terpaksa menggunakan undang-undang, menggunakan mahkamah. Dan proses mahkamah bukan murah. Very expensive. Right? Jadi tak berbaloi kadang-kadang kalau amount tu kecil. Alright? Sebab kalau kita ikutkan undang-undang, kalau amount di bawah 5,000 tu kita masuk ke small claims court, iaitu mahkamah yang kecil lah. Bawah 5,000. Bawah 5,000. Okey. Bawah 5,000. Bermula dari berapa, Datuk? Bermula macam mana tu? Bermula dari RM50. Ya. RM100 tak kisahlah. Tak kisah. Bawah 5,000. Maximum 5,000. Okey. Above than that, you have to go. Kita kena pergi mahkamah magistrate semua. Kan? So, tak berbaloi benda ni. Okay, bermakna bawah, minta saya berjalan, bawah 5,000 tu ada sebarang kos tak kalau kita menggunakan tadi claim apa tu? Ada. You kena bayar kat mahkamah lah. Okay. Ya, masih ada kos juga. Mesti Tapi ada berbalik kos. kepada sama ada ia berbaloi ataupun tidak berbaloi. Kita nak teruskan ataupun kita tidak mahu teruskan. Correct. So, kalau nasihat saya, jangan bagilah. Kan, kalau orang yang nak minta, senang cerita. Jangan bagilah. Kan? Kita kena kuatlah iltizam kita. Jangan. Kan? Orang tu minta menangis juga, kata anak lah susah nak sekolah apa semua. Cakap tak boleh. Senang gini. Kalau tak boleh, anggap sedekah Sugi. Betul. Akhirnya begitulah. Kalau satu orang kat Malaysia ni macam awak, cantik tu. Kan? Tapi kebanyakannya tidak. Ya, ada orang dia bukannya mahukan wangnya semula, tetapi dia ego tu. Saya nak macam balas dendam. Awak tak bayar, saya nak ambil juga action terhadap awak. Kan? Baik, kita nak tanya pada Dr. Zaidi. Seperti yang Datuk katakan, nak meminta hutang, nak pinjam duit daripada orang ni tak senang. Kita kena turunkan ego kita. Sebab hari tu pun saya bersembang dengan kawan saya. Dia kata, saya Sugita, kalau saya memang betul-betul tak ada duit, saya dah tanya family, tak ada orang nak pinjam, saya tak akan tanya kawan saya. Saya lagi rela mengemis, dia kata. Sebab memang ada orang senang nak bertanya, ada orang tidak senang. Tapi sebelum kita nak bertanya Dr. Zaidi berkaitan dengan macam mana kita nak
apa yang pemiutang harus tahu. Mungkin Dr. Zaidi boleh kongsikan bagaimana untuk kita menguruskan wang kita dahulu supaya kita tidak ada situasi yang memerlukan kita meminta hutang atau pinjam duit daripada orang. Okey, Assalamualaikum. Khabar semua. Terima kasih kerana jemput saya. Bila cakap mengenai pengurusan kewangan, kita akan ada beberapa komponen lah. Salah satunya simpan, invest, untuk belanja lah. Dan kita ada juga portion untuk kita buat amal. Okey. Itu memang ada lah. Maknanya orang Islam memang kena ada plan ataupun merancang untuk beramal. Salah satu komponen amal ialah untuk sedekah kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau Fahrin tahulah, dalam Quran ayat paling panjang ayat pasal apa Fahrin? Ayat Quran paling panjang satu muka surat. Janganlah kau. Asyik Kejap, saya tak boleh. Ustaz kejap ke? Dah tanya balik. Tak apa. So dalam ayat Quran surah Baqarah Berdebak, ayat 282. Itu dia. 282. Ayat tu. Ya. So ayat 282. Saya rasa pun. Okey, merupakan ayat paling panjang. Okey. Sebenarnya itu ayat ada sebab saya rasa Allah SWT turunkan ayat paling panjang ialah mengenai hutang. Okey. Hutang ni ada adab dan tata cara dia. Contohnya yang nak diberi tu kena ada saksi, dan yang paling bila towards the end tu ialah paling penting sekali kena rekod. Rekod merupakan, maknanya kita kena faham konteks ayat Quran ni turun dalam dekat padang pasir tau. Maknanya orang pun masih lagi belum tahu nulis baca, tapi 1,400 tahun lepas tu masih lagi relevan. Kalau sekarang ni dan saya patah balik ke dalam portion amal tu. Okey, baik. Buat amal bukan sedekah saja. Kita dalam investment, kita kena bersedia untuk bagi duit, kita kena invest, contoh melabur dalam instrumen yang kurang stabil. Contohnya saham ataupun kripto lah. So bersedia untuk hilang. Konsep yang sama untuk bagi hutang. Saya ajak. Kita bagi hutang ni bersedialah untuk hilang dengan niat untuk buat amal. Faham. Tapi kena ada threshold lah. Contoh kalau macam kita selesa untuk bagi RM100. Ya. RM100 ni kalau dia tak bayar, tak apa, aku niatkan sedekah, memang ada pahala khusus. Apa firman Allah SWT sebut, hadis Muhammad sebut, siapa yang bagi hutang dan sedekah terus, memang ada hadiah ataupun Allah SWT balasan yang khusus. Inilah. Dan kalau niat sedekah, kalau dia tak mampu bayar, kita bagi tambahan masa. Itu pun pahala sebenarnya. So memanglah kita sebagai orang yang memberi hutang, memang ada kuasa lah sebenarnya. Dan sebenarnya saya nak tarik satu ialah viewpoint. Okey. Sebenarnya bagi hutang ialah salah satu cara untuk kita bersedekah sebenarnya. Tapi itulah amount sedekah tu berapa selesa saya tak boleh nak kata lah. Ada orang bagi dia RM100,000 tu sedekah kan. Wow. Ya, betul. Bukan saya lah. Betul. Datuk kot kan. Ada orang selesa bagi 100, 200 yang itu sedekah terus. Maknanya dia bagi hutang dengan niat untuk sedekah. Sebenarnya ada banyak kajian Okey. yang mengaitkan antara hutang dengan mental health. Dan memang sehingga kan kalau Nabi SAW doa tu supaya dikeluarkan daripada belenggu hutang. Kalau kata daini wa khar rijal, maknanya keluar daripada belenggu hutang dan orang kacau dia lah. So belenggu hutang memang ada doa yang khusus kerana apa? Bila tengok sekarang ni, bila dengan kajian saintifik semua kan, orang yang banyak berhutang ni tidur malamnya tak lena. So orang yang beri hutang tu lena lah dengan niat sedekah sekali, insya-Allah. Okey, saya harap sebenarnya apa doktor cakap ni pihak bank dengar lah. Tapi tak boleh lah, bank lain cerita. Kalau bank itu sedekah, kita Allah. Okey, baik. Datuk, ini cukup menarik juga. Okey, tentang rekod, tentang catatan. Okey, baik. Kita tak biar cerita tentang bank dan segala cagaran, kontrak dan sebagainya. Tetapi kalau sesama individu, apa cara terbaik? Memang kita dah cakap amal lah dan sebagainya, tapi pastinya kita masih lagi nak mengharapkan ada janji itu dikotakan. Macam mana kita nak buat rekod itu yang boleh kita kata sah, yang boleh kita tuntut dan dijadikan bukti? Alright. Okay, dari segi konservatif, mesti ada agreement lah. Written agreement, satu perjanjian bertulis dan pihak berhutang dan pemiutang lah. Right? So, tetapi mengikut undang-undang kalau kontrak sebab berhutang ni adalah satu juga kontrak kan. Saya bagi sejumlah wang kepada awak berjanji untuk bagi saya balik. Betul. Alright? Okay.
perjanjian lisan pun dah kira valid, kan? Tetapi tapi kalau perjanjian lisan ni susahlah kita nak pertikaikan nanti, right? Dalam konteks ni, konteks hari ini, kalau WhatsApp pun dah kira okey. Kan, ada bukti WhatsApp mengatakan sekian pada hari ini saya bagi hutang semua ni, saya pinjamkan sekian, okey, cukup. Itu boleh dijadikan bukti di mahkamah. Alright. So it's valid. Benda tu boleh diterima oleh mahkamah sebagai bahan bukti bahawa berlakunya satu proses pinjaman lah di situ. Baik. Dan agreement itu boleh dibuat oleh pihak yang memberi hutang tu tanpa macam gunakan peguam dan apa-apa. Tak payah, WhatsApp. Dia biasa sahaja. WhatsApp pun sekarang bahaya, baik anda screenshot sebab dia boleh delete lepas dah hantar tu kan. Ya. Ambil duit Paling tu. selamat sekali bertulis. Itu satu cadangan yang paling baik. Terus Screenshot atau email kat diri awak sendiri ke macam mana kan? Patut lisan gini je. Ambil video, tulur duit, awak janji bayar gini. Boleh, Farid. Boleh. Asalkan ada pembuktian. Sebarang jenis pembuktian. Dan tak perlu nak sampai kita ada pengesahan daripada peguam. Tak payah. Asalkan ada tu cukup. Saya sebab tu cakap macam itu sebab kalau begitu kan peguam tak dapat cari duit lah. Betul. RM50, RM1 tak payahlah. Okey, baik. Kita ada soalan dari Facebook. Tapi sebelum kita nak tanyakan soalan itu, apa kata kita dengarkan pengakuan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dia mengemis minta hutang. Alamak, sedihnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Shima. Di kesempatan ini sebenarnya saya nak ceritakan kisah yang pernah terjadi dalam hidup saya. Sendiri berkisahkan tentang hutang. Back to beberapa tahun yang lalu, saya pernah pinjamkan sejumlah wang kepada seorang kawan baik saya ni. Amountnya boleh dikatakan agak besar sebab waktu tu memang orang kata perniagaan yang saya usahakan tu alhamdulillah berhasil dan mendatangkan untung yang banyak. So, disebabkan saya dengan kawan baik saya tu tak ada rasa, jadi segala keuntungan saya memang saya cerita dekat dia. And nak jadikan cerita, pada satu hari dia datang dekat saya, dia cakap dia nak pinjam duit. Dan katanya dia juga nak mulakan perniagaan atas talian tapi dia tak ada modal. So, dia at first memang dia puji-puji saya lah, kononnya dia berinspirasikan saya. Dia terpanggil juga nak berjaya dalam perniagaan. Jadi dengar tu memang saya tanpa fikir panjang, memang terus saya bagi dia pinjam duit dengan tanpa sebarang syarat. Mungkin juga atas dasar kawan baik. Saya percaya yang apabila dia berjaya nanti dia akan bayar balik hutang saya. Memang hari berganti hari, tahun berganti tahun, perniagaan dia memang alhamdulillah sangat maju dan saya pula diduga dengan sedikit masalah dengan perniagaan saya. Lalu saya tanya dekat dia bila dia bercadang untuk bayar balik hutang dia dekat saya tu. Memang terkejut sangat apabila dia kata yang dia ingatkan saya dah halalkan pinjaman tu dan dia tak perlu nak bayar balik pada saya. Sebab dia kata saya tak bagi apa-apa syarat pun atau sebut tentang pembayaran balik. Kalau tengok tu memang tak ada tanda-tanda langsung yang dia nak bayar balik duit saya. And saya pun buat keputusan untuk jumpa dengan suami dia. Dan layanan yang sama juga saya dapat dari suami dia. Dan kini memang diorang berdua, suami isteri memang dah block saya. Memang dari semua medium social media, dekat WhatsApp, Instagram memang diorang dah block saya. Betul lah orang cakap manusia ni memang kalau mata dia dah kabur dengan duit, memang diorang akan jadi lupa diri. Apalagi memang diorang tak akan ingat dah hutang-hutang yang mereka dapat. Baik, itu salah satu situasi kisah benar oleh wartawan kami Syikin tadi bersama dengan beliau. Memang itu adalah antara ini hutang berniaga dan sebagainya. Dan banyak lagi daripada nilai yang kecil sampai yang paling besar pun jadi satu isu. Betul. Ini soalan daripada Ila Abdullah katanya. Soalan soalan dan pengalaman dia lah. Dia kata pengalaman saya, suami pernah jadi guarantor pada seorang kawan. Allah. Kawan masih boleh jumpa tapi dia sanggup ajak suami bertumbuk. Suami terpaksa menjual tanah dan membayar bank sebanyak 13K. Ini pengalaman dia dan mungkin ini juga boleh dijadikan soalan. Mungkin Datuk Reza boleh membantu. Kalau situasi sebegini, dia jadi guarantor. Dia jual tanah, dah bayar. Lepas tu macam mana situasi, kira kalau saya jadi Ila tu, macam mana situasi saya sekarang ni? Saya nak kutip ni balik macam duit tu. Ni macam pinjam secara tak langsung tapi jadi guarantor, dia pula jadi mangsa ni. So, dalam kes penjamin ni, pihak bank mempunyai hak. Dia punya pilihan untuk nak saman peminjam tu ataupun penjamin.
Okey, hak mutlak dia. Sebab dalam kalau kita tengok klausa, ada satu klausa standard dalam perjanjian penjamin ya, sebab dia ada dua perbezaan ya. Satu, perjanjian di antara bank dan juga peminjam dan juga perjanjian di antara bank dan juga penjamin. Okey. So bila ada dua perjanjian ni, dia punya kuasa tindakan tu berasingan. Ya. So pihak bank boleh ada pilihan. Pilihan dia akan berlaku sekiranya peminjam ni hilang. Faham. Ataupun dah bankrupt. Jadi apa yang akan berlaku adalah pihak bank akan terus go after penjamin guarantor tu, the penjamin. Now dalam kes macam ni, masalah lah penjamin tu. Betul. Sebab dia tidak mendapat apa-apa keuntungan, kepentingan daripada pinjaman yang pertama ni tadi. Pinjaman pertama ni tadi mungkin dia beli kereta, beli rumah lah apa semua. Kereta dia dah ambil. Dah ambil apa semua. Orang ni pula kena bayar. Apa semua. Kan last yang inilah yang jadi mangsa. Penjamin jadi mangsa. Banyak jadi macam itu. Adalah teknikal semua yang kita boleh cuba untuk lawan kan, tapi susah sangat. Susah sangat nak lawan. Nak mengatakan bahawa perjanjian penjamin dengan bank ni adalah tidak sah apa semua, no, that very arduous punya proses. Tapi kalau jumpa saya okeylah kot. Maknanya kan kalau kata penjamin tu tak puas hati, dia cari balik yang kawan dia ni dan kemudian satu tuntutan undang-undang pula kepada kawan ni, boleh? Boleh. Macam minta hutang balik. Ya, betul. Tapi kalau penjamin tu tak bayar, penjamin tu akan di blacklisted pula. Betul. Itu pula masalah si penjamin. Saya senang je. Kalau nak jadi penjamin ni sama juga penilaiannya macam mana kita nak meminjamkan pada orang. Betul. Kita sendiri pun kena ambil tahu tentang orang yang kita nak jamin tu. Baik, saya nak tanya silakan. Dr. Zaidi boleh? Dr. Zaidi, ada orang dia ada duit, bukan nak kata tak ada duit, tetapi menjadi tabiat mereka untuk pinjam duit dari orang. Sebab baru-baru ni ada satu situasi di mana individu ni ada duit. Bukan saya, nak kata tak ada, bukan mana-mana kawan saya. Okey, ada duit tapi tak bayar sewa sampai 3 bulan, bil elektrik pun tak bayar. Nak kata tak ada duit, okey, kereta mewah, motosikal mewah, okey, saya nak bersangka baiklah bila saya dengar situasi ni. Mungkin betul-betul tak ada duit lah, walaupun kereta tu mungkin dibeli masa dia ada duit. Tetapi lepas tengok media sosialnya, pergi bercuti 2-3 lokasi dia pergi. Jadi adakah orang ada tabiat untuk meminjam duit dalam masa sama sebenarnya ada duit dalam bank dia? Menarik juga bila Sugi sebut pasal tabiat tu. So, bila tabiat ni, kita contohlah manusia dia akan ada form of escapism lah. Dia suka naik kereta laju ke, motor laju, motor besar ke apa kan. Dan ada juga yang tabiat dia ataupun dia cari thrill tu. Thrill tu macam seronok. Dia seronok tau. So bila tabiat dia akan berkait dengan psikologi lah. Maknanya dia buat tu bukannya sebab dia perlu, tapi seronok. Ataupun adrenaline rush daripada yang dia dapat tu kan, dan bila lari tu semua tu bagi dia lah. Orang yang buat benda ni seronok bagi dia, dan dia dapat kepuasan dengan menyusahkan orang lain. Atau mungkin dia nak test skill pujukan. Dia dapat, dia puas. Tapi kalau dia nak test, dia bayar balik tak apa, ni tak bayar balik kan. Okey. Baik. Saya nak mengajak para penonton jugalah. Okey, situasi orang seperti ini, kita suka menolong orang. Kadang kita ada duit, kita nak bagi hutang lah kepada orang kan. Tetapi apa langkah-langkah terbaik dalam kita menilai seseorang? Tabiat ni, kemudian perlu kita kaji rekod-rekod dia sebelum ni, tanya orang dulu apa perangai dia, apa yang terbaik lah dalam skop hutang yang kecil-kecil lah dengan kawan-kawan ni. Bila Farid sebut pasal bank tadi kalau bank nak bagi hutang dekat orang, macam-macam di interview kita. Apa yang dia buat? Dia akan kaji karakter, kemampuan untuk bayar balik. Betul. Dia punya debt service ratio, mampu ke tak bayar balik. Bukanlah kita nak buat strict, maknanya macam bank prosedur. Tapi kita boleh ambil best practices daripada bank tu dan kita boleh terutama sekali pada kawan lah. Sebab kawan senang lagi tau. Macam adik-beradik ni senang, kalau nak jumpa lagi, kenduri ke apa, boleh jumpa lagi kan. Kawan dia boleh terus hilang saja. So maknanya kalau terpaksa bagi, kan kita ada threshold lah kan. Contoh kita boleh bagi 100 sedekah. Tapi dia sungguh-sungguh dia nak juga 1000 kan. Bagi kita yang ini dah lebih threshold kita dah untuk sedekah. So sebelum buat yang tulis WhatsApp semua tu, kaji dulu dia ni betul-betul boleh bayar ke tak. Ataupun sebab orang yang nak berhutang ni bukan semuanya seronok. Ada yang terpaksa, yang memang betul tebalkan muka. Kadang-kadang memang terpaksa. Dan macam Cik cakap tadi, keadaan ekonomi sekarang memaksa. Kan? Dan kalau ikut dalam Islam pula, kita ada daruriyat, hajiyat ataupun tasiniat yang dia berhutang tu untuk memenuhi keperluan yang asas. So kita tengoklah untuk beri pinjam ni, dia nak buat apa sebenarnya? Apa tujuan yang dia cakap lah?
boleh je dia ambil duit tu dia buat benda lain kan. Tapi yang masa dia cakap tu dia kata dia nak buat anak sekolah ke apa ke, maknanya betul-betul asas. So kita bagilah. Tapi bila nak bagi tu tengok mampu ke tidak bayar ni. Kita buatlah pula background sikit, tanya kan yang kawan-kawan dia pernah kena pinjam kan, tanya dah bayar ke belum. Udah bayar ke? Kalau dah bayar on time ke? Kan kalau on time maknanya dari segi historical punya perangai ni kita boleh dapat lah kan. So kita boleh projek ke depan. Maknanya bolehlah kita bagi. Itulah maknanya kena buat sedikit sebanyak lah soal selidik. Sebab biasa kita bagi atas dasar persahabatan, keluarga, kasih sayang dan sebagainya. Dan kalau kat bank, institusi kewangan ada faedah. Kalau kita tak dapat apa-apa, kita beri sahaja pinjam kan. Dia tak ada kira kesian. Bank kalau tak mampu, tak mampu. Betul. Dia tak bagi kita pinjam. Betul. Okey, baik. Kita ada soalan sebenarnya untuk Datuk Reza daripada Aming Maxi. Katanya topik hari ini berkait dengan masalah yang saya hadapi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dalam braket melalui perundangan pinjam nama dalam pinjaman perumahan refinance yang dah memakan masa hampir 20 tahun. Dulu janji nak settle dalam masa 2 tahun, dah tak larat mengemis. Pinjam nama tu masuk macam mana tu? Dia refinance rumah dia dan dia kata dia pinjam nama dalam situasi ni. Saya first time dengar. Itu sahaja informasi yang diberikan. Adakah pinjam nama ni adakah ia penjamin ke? Mengguna nama orang lain? Okey, boleh tak ada situasi refinance tapi maknanya kawan ni yang merefinance kan. Merefinance, minta maaf saya guna. Meminjam semula. Aku dah lama buat kerja ni tak pernah dengar. Ataupun mungkin macam menukar penama lah. Ataupun dari pemahaman Datuk, apa yang Datuk rasa cuba disampaikan ini? Saya tak faham. Menyelesaikan siapa nama dia? Aming. Katanya Halo Aming. cara untuk menyelesaikan masalah pinjam nama dalam pinjaman perumahan bracket refinance yang dah memakan masa hampir 20 tahun. Okey, kita buat assumption. Refinancing. Refinancing tu bermakna dia guna nama orang lain. Ya, untuk mengambil loan tu. Betul, saya rasa orang itu tu masih lagi duduk kat situ katanya. Okey. Saya rasa itu yang cuba disampaikan. Orang yang ini ke Datuk nak baca? Apa nak cakap? Okey. Kita bagi telefon awak. Silakan. Hello, Datuk. ada talian ke? Berkaitan dengan masalah saya hadapi. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah melalui perundangan. Pinjam nama dalam pinjaman perumahan. Ini seronok ada bercakap tau. Ini soalan SPM ya. Soalan 20 warkah. Tak larat mengemis. Kalau saya assume Okey. Saya andaikan apa yang saya faham daripada soalan ni adalah gunakan nama orang lain untuk refinance pinjaman tersebut ya. So kalau gunakan nama orang lain itulah yang bertanggungjawab. Baik. Kan. So kalau misalnya dia kena regularize lah, dia kena bayar balik loan tu lah. Alright, kalau refinance tak refinance dia kena yang orang yang baru ni. Katalah dulu pinjam nama Ahmad. Right. Sekarang ni yang jadi nama yang lain ni nama Farin contohlah. Saya juga. Okey, tak apa boleh saya rela. Contoh. Sila. Okey. Right. So Farin kena bayar. Betul. Walaupun Farin tak mendapat apa-apa keuntungan daripada ni, faedah apa semua tak ada, dia kena bayar. Kalau yang peminjam utama tu tak bayar, dan Farin kena bayar. Maknanya Amin ni ada hak tak rumah tu? Tak ada je? Tak ada. Zero lah. Dia sama macam kisah penjamin juga. Jadi dipendekkan cerita. Kalau orang kata cerita semasa sambung bayar kereta, sambung bayar rumah guna pinjam nama, janganlah. Jangan. Better to be safe than sorry. Betul. Biasa orang cakap. Baik.